Yang sahih di berita RTM, sahih dan berimbang. Berita perdana Selasa 11 Oktober 2022. Saya Indira Zarohadian. Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama malam ini. Kerajaan stabil perlu bagi mendepani cabaran mendatang. SPR bermesyuarat 20 Oktober. Assalamualaikum, salam sejahtera. Wujud ketidakharmonian dalam kabinet dan ia berpotensi menjejaskan rakyat. Justru bagi mengelak perpecahan, Parlimen perlu dibubarkan bagi mendapatkan mandat baharu. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, pembubaran melenyapkan dakwaan pihak tertentu yang mempersoal keabsahan kerajaan. Ia juga dibuat bagi mengekang ketidakharmonian dalam pentadbiran kerajaan. Rentetan tindakan 12 menteri yang mengutus warkah kepada Yang di-Pertuan Agong. Tindakan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin mengisytiharkan Barisan Nasional musuh utama PN turut mengundang bibit perpecahan, sedangkan partinya turut menganggotai kerajaan. Tegas Perdana Menteri, kerajaan hanya mampu berfungsi dengan baik melalui kebersamaan dan kesepakatan dalam berkhidmat kepada keluarga Malaysia. Negara juga memerlukan sebuah kerajaan yang stabil untuk mendepani cabaran mendatang. Tarikh-tarikh penting berkaitan PRU ke-15 dijangka diketahui minggu depan. Turut bakal diketahui butiran mengenai pilihan raya kecil Dun Bugaya Sabah. Menurut Setiausaha Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Ikmalruddin Ishak, mesyuarat akan diadakan pada 20 Oktober. Antara bakal diputuskan tarikh rit pilihan raya, hari penamaan calon dan hari mengundi. Dalam pada itu, permohonan sebagai pemerhati PRU ke-15 dibuka mulai hari ini sehingga 21 Oktober. Menurut Setiausaha SPR, Dato' Ikmalruddin Ishak, permohonannya tertakluk kepada syarat ditetapkan. Menurut SPR, pemerhati dibenar membuat pemerhatian bagi proses pilihan raya. Ini termasuk penamaan calon, kempen, pengundian awal, proses mengundi dan penjumlahan undi sehingga pengisytiharan keputusan. Pihak yang berminat boleh melayari portal SPR dan memuat turun borang permohonan. Bajet 2023 akan dibentang semula pada sidang Parlimen akan datang selepas kerajaan baharu dibentuk. Rang Undang-Undang RUU yang telah lulus di Dewan Negara dan menunggu perkenaan yang di-Pertuan Agong adalah sah pada sidang Parlimen akan datang. Untuk perinciannya, kita ikuti temu bual khas wartawan Mohan Chinasami bersama Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Azhar Azizan Harun. Susulan selepas pembubaran, perkara yang hangat dibincangkan oleh rakyat adalah berkenaan dengan keabsahan bajet 2023. Jadi mungkin Tan Sri boleh menjelaskan kepada rakyat apakah bajet 2023 ini terbatal atau boleh dibawa pada sidang akan datang? Sebenarnya tidak timbul persoalan keabsahan atau tidak. Tapi oleh kerana telah dibubarkan, maka perbahasan itu tidak akan berlaku. Ya. Belanjawan itu tidak diluluskan, ya, maka mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan dan juga peruntukan Peraturan Mesyuarat, selepas pilihan raya umum satu kerajaan baru akan dibentuk, ya, dan kerajaan baru tersebut mestilah membawa belanjawan mereka sendiri, ya, selepas ianya dibentuk tu mereka mestilah membawa belanjawan mereka sendiri. Dan dibaca kali pertama lagi sekali dan kemudian kali kedua dan dibahaskan di peringkat dasar dan jawatankuasa
seperti mana lazim. Ya. Ini adalah kerana belanjawan ini tidak mengikat kerana ianya belum lagi diluluskan. Maka apa-apa kerajaan yang dibentuk selepas ini mempunyai hak untuk membawa belanjawan mereka sendiri. Sekiranya mereka ingin meneruskan belanjawan ini pun, itu pun okey. Baik Tan Sri, bagaimana pula dengan rang undang-undang lain yang telah pun diluluskan pada persidangan kali ini? Sekiranya katakan wujudnya kerajaan baru, apakah rang undang-undang tersebut absah, masih boleh digunakan pakai atau boleh dimansuhkan oleh kerajaan baru tersebut? Ini kita kena rujuk kepada Perlembagaan Persekutuan sebenarnya. Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan sekiranya Parlimen dibubar, cuma rang undang-undang yang menunggu perkenan diraja sahaja yang akan sah pada Parlimen akan datang. Jadi maksudnya sekiranya satu rang undang-undang itu diluluskan di Dewan Rakyat dan kemudiannya diluluskan oleh Dewan Negara dan kemudiannya dipersembahkan kepada Duli Yang Mulia Yang Pertua Agong untuk perkenan diraja, kemudian Parlimen berubah, maka rang undang-undang itu boleh diteruskan dan diperkenankan oleh Duli Yang Mulia Yang Pertua Agong. Tetapi sekiranya rang undang-undang itu hanya diluluskan di Dewan Rakyat, maka ianya tidak mempunyai apa-apa kesan. Baik, terima kasih Tan Sri. Begitulah penjelasan daripada Yang di-Pertua Dewan Rakyat berkenaan dengan persoalan yang telah dibangkitkan oleh rakyat ketika ini, iaitu keabsahan bajet 2023 dan juga apakah yang akan lakukan oleh pihak Parlimen sejurus selepas pembubaran Parlimen. Sekian sahaja, kita kembali ke studio. Pilihan Raya Umum PRU merupakan platform terbaik dalam meletakkan kepimpinan muda pada masa depan. Malah PRU ke-15 merupakan pilihan raya umum pertama melibatkan lebih 1.139 juta pengundi berusia 18 hingga 20 tahun sekaligus memberi implikasi besar dalam menentukan hala tuju negara. Kita perlu lebih memecahkan lebih tembok itu dulu supaya orang boleh merasakan bahawa politik ni sebenarnya sebahagian daripada keperluan hidup mereka. Jadi itu sebenarnya naratif kenapa undi 18 ini diperkenalkan. Bermakna dekat sini kita perlu lihat bahawa suara belia perlu diangkat. Mungkin suara anak muda dulu, mungkin senarai 29 daripada 30 senarai yang perlu didengari oleh pemimpin masyarakat atau pemimpin parti politik ketika itu. Tetapi sekarang dengan adanya undi 18, sudah pastinya suara belia diangkat tertinggi. Mungkin top 5, mungkin perkara prioriti yang perlu dilaksanakan oleh mana-mana parti politik yang ingin menjadi kerajaan dan juga mungkin parti pemerintah nanti perlu untuk meneruskan delegasi untuk mendengar sendiri suara belia kerana suara belia sebenarnya adalah satu pertumbukan besar di dalam proses demokrasi negara. Prosedur operasi standard SOP berkaitan PRU ke-15 akan dimuktamadkan Kementerian Kesihatan minggu ini. Ia kemudian akan disyorkan kepada SPR bagi memastikan proses demokrasi itu berlangsung selamat daripada COVID-19. Apabila saya melihat bahawa keadaan COVID sudah pun terkawal, saya telah memaklumkan kepada TKP, Datuk Dr. Yati, bahawa pandangan saya yang perlu dibincang di peringkat pegawai adalah kita tak perlu ada lagi sekatan-sekatan yang seperti mana yang kita ada di Johor. Maksudnya kempen seperti biasa. Antara diperincikan SOP mengundi buat individu dijangkiti COVID-19. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sakrani Mohamad akan menghadap Sultan Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah esok bagi memohon perkenan pembubaran Dewan Undangan Negeri DUN. Beliau dijangka menghadap pada pukul 2 petang di Istana Kinta Ipoh. Saya baru mendapat perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Sultan Perak untuk membolehkan saya menghadap baginda petang besok. Pagi besok kita ada corak esko seperti biasa. Dan petang, insyaAllah dalam pukul 2, saya diperkenankan untuk menghadap tuanku. Dan lepas tu boleh cakap lah. Beliau ditemui pada program Hari Mesra Bertemu Pelanggan di Selinsing. DUN Perak mempunyai 59 kerusi.
Tarikh pembubaran DUN Perlis akan dipersembahkan kepada Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulal dalam masa terdekat. Menteri Besar Datuk Seri Azlan Man berkata pihaknya mengesyorkan agar pilihan raya negeri dapat dijalankan bersekali dengan PRU ke-15. Datuk Seri Azlan bagaimanapun tidak memaklumkan tarikh dicadang untuk pembubaran DUN. Saya akan mempersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja tarikh yang bersesuaian untuk dibuat pembubaran Dewan Undangan Negeri supaya kita dapat mengadakan pilihan raya negeri bersekali dengan pilihan raya umum di peringkat persekutuan, insya-Allah. Dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Beliau bagaimanapun mengesahkan sidang DUN Perlis yang dijadual Khamis ini akan diteruskan. Menurutnya ia penting bagi membahaskan pindaan Undang-Undang Tubuh Negeri Perlis iaitu enakmen anti lompat parti agar bersesuaian dengan pindaan Perlembagaan Persekutuan. Pahang pula sedang menanti berkenan pihak istana untuk mengadap pemangku Raja Pahang Tengku Hassan Al-Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail berkata, sebaik tarikh diterima, pihaknya akan memohon perkenan untuk membubarkan DUN. Saya tak dapat tarikh tuanku lagi. Nak menghadap belum dapat lagi? Belum. Mesti berkenaan calon. Dalam proses lah. Calon PRU ni ada muka-muka baru berapa persen? Muka-muka baru akan ditampilkan macam ni? Nanti dulu lah. Belum final lagi. Tak boleh. Saya belum dapat berkenaan menghadap lagi. Mana boleh saya melalui tuanku? DUN Pahang mempunyai 42 kerusi. Pada PRU ke-14, BN menang 25 kerusi, PH 9 dan PAS 8. Keputusan pembubaran Parlimen yang diumumkan Perdana Menteri pastinya sudah mengambil kira pelbagai aspek termasuk risiko banjir di beberapa negeri. Justru Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, rakyat perlu menggunakan mandat yang diberi sekaligus dapat membentuk kerajaan yang lebih stabil. Kalau dulu dalam penggal yang ke-14, kita tengok kestabilan politik tak ada. Jumlah pelaburan ekonomi mengudum dan sebagainya. Dan kepercayaan orang kepada kerajaan penggal yang ke-14, terutama pelabur-pelabur semua tarik handbrake. Jadi hari ini kuasa itu tak ada lagi dah. Kuasa itu kita pulangkan balik kepada rakyat. Biarlah rakyat yang menentukan kali ini apakah jenis kerajaan yang dia mahu. Kalau nak pilih sesuatu kerajaan, pilih betul-betul. Saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Isyak. Kita ke perkembangan selanjutnya. Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah menasihatkan kerajaan negeri segera menyelesaikan isu melibatkan kepentingan rakyat termasuk projek tebatan banjir sebelum membubarkan DUN. Baginda berkenan agar pentadbiran kerajaan negeri diteruskan supaya dapat menfokuskan usaha menjamin kesejahteraan rakyat Selangor. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahri dalam kenyataannya memaklumkan menghadap Sultan Selangor di Istana Khayangan Shah Alam pagi tadi. Beliau telah menyembah maklum komitmen dan persiapan kerajaan negeri dalam menepani kemungkinan situasi banjir di negeri itu. Turut dipersembahkan usaha pemulihan ekonomi, bantuan kebajikan serta persiapan pembentangan belanjawan Selangor 2023. Ketua-ketua kerajaan negeri, kecuali kerajaan negeri Sabah, Sarawak, Melaka dan Johor supaya mengambil tindakan sewajarnya bagi membubarkan Dewan Undangan Negeri masing-masing pada tarikh yang sama dengan pilihan raya umum di peringkat parlimen, meskipun beberapa buah negeri telah memutuskan untuk tidak membubarkan DUN masing-masing. Penetapan tarikh-tarikh hari penamaan calon dan hari mengundi serta urusan-urusan lain yang berkaitan
adalah tertakluk kepada keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya ataupun SPR. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS kini menemui anda melalui siri jelajahnya. Saringan kesihatan, pertandingan, aktiviti cabar diri, pencarian bakat, amalan penjagaan kebersihan persekitaran, aktiviti interaktif dan macam-macam lagi. Bersama meriahkan jelajah ANMS di lokasi berhampiran anda. Siren amaran awal banjir ialah sistem pengesan kenaikan aras air secara automatik. Sistem ini dilengkapi dengan pembesar suara akustik, sistem pemantauan bersepadu dan menggunakan sistem solar sepenuhnya. Selain itu, ia juga berupaya memberi arahan daripada Pusat Kawalan Program Ramalan dan Amaran Banjir Negara ke stesen siren dengan kaedah voice activation. Keupayaan bunyi siren ini boleh menjangkaui 1 hingga 2 kilometer bergantung kepada keadaan topografi setempat. Terdapat 2 jenis siren. Pertama, bunyi siren amaran. Amaran. Air sungai telah melebihi aras amaran. Semboyannya kedengaran apabila air sungai melepasi aras amaran dan penduduk diminta bersiap sedia untuk berpindah. Kedua, bunyi siren bahaya. Bahaya. Air sungai telah melebihi aras bahaya. Ia diaktifkan setelah air sungai melepasi aras bahaya dan perkhidmatan kesihatan. Menteri Kesihatan Khairy Jamaluddin memaklumkan klinik kesihatan Cyberjaya yang dibuka di dalam kawasan hospital itu akan beroperasi bagi rawatan pesakit luar mulai 1 November. Hospital dan klinik itu mampu menampung keperluan perkhidmatan kesihatan di daerah Sepang dan kawasan sekitar sekaligus mengurangkan kesesakan di klinik kesihatan dengkil. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Penggota bagi melakukan pemeriksaan item barangan keperluan harian. Pemantauan secara harian berkenaan dilaksanakan meliputi 45 premis terpilih seluruh negeri itu. Menurut Ketua Pegawai Penguatkuasa KPDNHP Negeri Muhammad Amir Abdullah, pemeriksaan dilakukan bagi memastikan keberadaan bekalan barangan keperluan harian serta pematuhan harga. Sehingga kini hasil pemeriksaan mingguan yang dilakukan mendapati barangan keperluan pengguna adalah stabil dan mencukupi. Di mana pegawai pengamatan harga akan mengambil kutipan dan akan upload ke atas laporan dan pemeriksaan harian mereka, di samping akan diupload ke atas price catcher tadi untuk Negeri Perlis untuk memudahkan pengguna melihat dan menilai harga yang dipikirkan buat perbandingan harga untuk premis yang lain di sekitar Negeri Perlis. Beliau berkata demikian ketika mengetuai operasi pemeriksaan bekalan keperluan harian dan pematuhan harga di sebuah pasar raya di Kangan. Jabatan Penjara menyasarkan 2/3 banduan yang layak menjalani pemulihan komuniti menjelang 2030. Menurut Ketua Pengarah Penjara, Datuk Nordin Mohamad, langkah berkenaan bertujuan mengatasi masalah kesesakan banduan. Tambah beliau, ketika ini 16% kesesakan direkodkan melibatkan lebihan 10,000 penghuni. Kita amat bersyukur dengan pindaan kepada Akta Kehadiran Wajib 2022 ini. Kita jangka akan memberi lebih banyak lagi peluang kepada pesalah bagi hukuman ringan, iaitu hukuman 3 tahun dan ke bawah, menjalani hukuman di luar tembok penjara, dan kami yakin dengan adanya peluang ini akan dapat melindungi lagi masyarakat kita daripada menjadi mangsa kepada penjenayah berulang, sebab sebagaimana yang saya telah maklumkan, kejayaan pemulihan dalam komuniti dari segi kadar residivisnya hanya 0.38%.
Program pemulihan berkesan bagi mengurangkan kadar jenayah berulang. Ini meliputi Perintah Kehadiran Wajib PKW, Program Reintegrasi Penghuni PRP dan Pelepasan Banduan Secara Lesen PBSL. Beliau ditemui selepas pelancaran Akta Kehadiran Wajib Pesalah-Pesalah Pindaan 2022 Akta A1660 di Kajang. Sepasang suami isteri di Bukit Mertajam, Pulau Pinang dicekup kerana disyaki terbabit aktiviti pengedaran ganja. Siasatan awal mengesyaki suspek menjadikan rumah mereka sebagai gudang menyimpan bahan terlarang itu. Di dalam serbuan itu di kawasan Kubang Semang, pihak polis kita telah berjaya menahan ini rampasan 29 ketulan mampat disyaki dadah jenis ganja dengan anggaran berat 30,000 gram iaitu 30 kilo yang bernilai ringgit Malaysia 75,000. Serbuan di rumah, simpanan pun ada kat rumah. Pasangan itu dipercayai terlibat kegiatan pengedaran dadah sejak Mei tahun lalu. Kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Seorang penyelia tapak binaan didakwa di 2 Mahkamah Magistrate Kajang atas tuduhan menculik dan membunuh teman wanitanya. Dalam kejadian bulan lalu itu, mangsa dilapor ditemukan dalam gaung di Bukit Tekali, Hulu Langat. Pertuduhan dibacakan di hadapan Magistrate Muhammad Nur Firdaus Rosli dan Syahrul Sazli Mat Sain. Pengakuan Lai Jailun bagaimanapun tidak direkodkan memandangkan 2 kes tersebut adalah di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Berdasarkan kertas tuduhan, dia didakwa menahan Ho Mei Ling bagi mendapatkan wang tebusan RM40,000. Tertuduh juga dituduh membunuh wanita itu. Kedua-dua mahkamah menetapkan 17 November untuk sebutan semula kes. Bahaya ni. Dah lama ke batuk? Seminggu. 2 minggu lebih. Demam. Kurang selera makan. Berpeluh pada waktu malam. Susut berat badan. Batuk berdarah. Jika anda mengalami batuk lebih 2 minggu, kurang selera makan, susut berat badan, demam, berpeluh di waktu malam dan batuk berdarah, TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. TB boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat. Cadangan bersifat dengan kumpulan, puak, imo, kita anggapkan sebagai pandangan peribadi. Kerajaan kekal mengutamakan integriti dalam setiap tindakan-tindakan kerajaan dan tak ada siapa yang boleh cuba memaksa Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melakukan sesuatu yang tidak kena pada keluhuran undang-undang, separation of power dan juga integriti kerajaan keluarga Malaysia. Bertemu kembali. Indeks harga seunit besi dan keratan keluli serta logam pada September mencatatkan penurunan 2% dan 0.9% berbanding Ogos 2022. Jabatan Perangkat Malaysia DOSM melalui kenyataan berkata, terdapat bahan binaan lain yang kekal tidak berubah iaitu papan lapis bagi semua kawasan di seluruh negara, bahan bumbung bagi hampir semua kawasan di Semenanjung dan semua kawasan di Sabah dan Miri Sarawak.
Menurut Dosem, perbandingan bulanan mengikut bahan binaan dan kawasan terpilih menunjukkan penurunan indeks harga seunit untuk semua kawasan seluruh negara. Manakala perbandingan tahun ke tahun bagi indeks harga seunit bahan binaan pula mencatatkan peningkatan antara 4.0 hingga 12.7% pada September 2022 berbanding setahun yang lalu. Indeks harga bagi seunit bagi besi dan keratan keluli dan logam telah meningkat masing-masing 8.7% dan 8.3% bagi tempoh tersebut. Perbandingan bulanan purata harga bahan binaan terpilih seperti besi dan simen mencatatkan sedikit penurunan berbanding Ogos 2022. Manakala perbandingan tahunan pula mencatatkan purata harga besi dan simen telah meningkat masing-masing 6.4% dan 10.1%. Saudara, penggunaan nombor pengenalan cukai atau TIN yang diwajibkan mulai tahun depan bagi warga negara 18 tahun ke atas bertujuan meningkatkan kecekapan sistem percukaian. Setiausaha Agung Persatuan Akaunten Percukaian Malaysia MATA, Dr. Muhammad Fairuz A. Razak berkata, TIN bukan sesuatu yang baharu kerana telah lama diguna pakai beberapa negara maju. Kalau kita ambil yang paling senang US, UK dah buat dah TIN number ni. Ini memang automatik. Bila orang tu dah lahir saja, dia dah ada number dah. Masa baby tu dia dah ada number, TIN number. So bila dah ada, dia boleh tahu tu orang dekat persepsi kat sini kita ada stigma. Stigma kata kalau dah ada nombor cukai tu, oh nanti aku kena kejar, aku kena bayar cukai. Tak, itu salah tu. Kita tukar persepsi tu. Persatuan Industri Semikonduktor Malaysia akan bekerjasama rapat dengan kerajaan bagi memudahkan pemahaman mengenai perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTPP. Inisiatif dilaksana memandangkan sektor elektrik dan elektronik menjadi antara penerima manfaat perjanjian. Presidennya Datuk Seri Wong Siu Hai berkata, antara dilaksana penglibatan pihak berkepentingan dan sesi jangkauan dengan syarikat ENE. Ia turut membabitkan penggiat perusahaan kecil dan sederhana ENE. Menurut Jabatan Analisis Kos Faedah terhadap potensi impak CPTPP mengenai ekonomi Malaysia dan sektor ekonomi utama, pembuatan ENE adalah sektor ekonomi yang bergantung kepada perdagangan. Pada masa sama mempunyai hubungan kukuh dengan rantaian nilai global. Bank Rakyat menerusi program Rakyat Preneur dan Unipreneur mencatat peningkatan jualan sebanyak 30%. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Tan Sri Noh Omar berkata, seramai 106 peserta daripada 170 peserta Rakyat Preneur bagi sesi 2021 berjaya merekodkan peningkatan dalam jualan. Atas kejayaan itu, Bank Rakyat memperuntukkan dana RM4 juta untuk dimanfaatkan oleh 800 usahawan berpotensi menerusi program Rakyat Preneur dan Unipreneur bagi tahun 2022. Jadi konsep kita senang. Konsep kita ialah kita kali ini nak latih Unipreneur dan juga Rakyat Preneur ni ialah kita tak bagi dia ikan. Kita hanya bagi pancing. Dan dengan ada pancing inilah dia akan dilatih dan alhamdulillah kita tengok pencapaian yang kita latih amat membanggakan dan kerana itulah kita pergi sekian round ni. Beliau berkata demikian selepas melancarkan program Rakyat Preneur dan Unipreneur 2022 di Ibu Negara. Kedua-dua program yang bermula pada Julai lalu merupakan kesinambungan kejayaan program rintis yang dilancarkan sebelum ini. Ia bertujuan membangunkan kapasiti dan daya saing usahawan asnaf termasuk usahawan mahasiswa asnaf menerusi latihan dan bimbingan keusahawanan. Saudara, berita perdana diteruskan dengan edisi sukan malam ini bersama Syairul Islam. Syairul, teruskan. Kayuhan Glad Sirista menjadi dalam hujan. Syarat baru ke Sukan C Kemboja.
Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Syairul Islam. Dalam edisi sukan malam ini kita mulakan dengan kejohanan berbasikal Li Tour di Langkawi. Perlumbaan jelajah paling berprestij di Asia itu bagi edisi 2022 akhirnya membuka tirai dengan peringkat pertama hari ini. Saingan yang bermula dari Kuala Pilah, Negeri Sembilan hingga ke Kuala Lumpur itu menyaksikan pelumba Kazakhstan Team Gleb Syirista muncul juara dengan melintasi garisan penamat di KLCC petang tadi. Laporannya kita bersama Izzuan Saman. Walaupun hujan di beberapa lokasi termasuk di KLCC, perlumbaan tetap meriah dengan kehadiran penyokong-penyokong di garisan penamat. Gleb mencatat masa 3 jam 43 minit dan 43 saat untuk mengungguli saingan hari ini. Tempat kedua dimenangi Erlen Blirka dari pasukan Uno X Pro Cycling Team diikuti Max Canter dari pasukan Movistar. Kemenangan itu membolehkan Gleb menyarung jersey kuning selaku pendahulu keseluruhan dan jersey hijau selaku Raja Pecut. Perlumbaan hari ini juga menyaksikan pelumba pasukan berstatus benua Terengganu Polygon Cycling Team TSG Jambal Jams Sain Bayar cemerlang memenangi jersey putih selaku pelumba terbaik Asia dan jersey merah selaku Raja Bukit. TSG terus berada di kedudukan kedua senarai pasukan terbaik Asia. Turut hadir menanti para pelumba di garisan penamat Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Azumo. Peringkat pertama perlumbaan LTDL telah pun selesai dan berjalan lancar walaupun hujan turun di beberapa kilometer terakhir ke garisan penamat. Namun esok cabaran lebih sukar menanti pelumba apabila melalui Kuala Kelawang ke Raut Pahang dengan jarak sejauh 178.9 km iaitu laluan yang terpanjang dalam edisi kali ini. Apapun, semoga berjaya untuk pelumba-pelumba bagi perlumbaan peringkat kedua esok. Izzuan Saman, RTM. Sementara itu, bagi seorang lagi pelumba TSG, Nur Aiman Zarif, dia tetap berpuas hati walaupun terlepas peluang menyarung jersey merah selaku Raja Bukit. Bagaimanapun, penyandang jersey tersebut pada edisi 2020 itu berjaya mengungguli 2 zon pendakian di Bukit Niku dan Mantin. Tahun ni pun memang ingat nak kekalkan jugalah untuk jersey ni, tapi yalah, memang dah cuba dah hari ni yang terbaik, jadi memang akan cuba lagi dah ada hari-hari yang seterusnya. Tamat perlumbaan peringkat pertama, Aiman menghuni kedudukan kedua kategori pendaki terbaik dengan 11 mata, 4 mata di belakang rakan sepasukan Jambal Jam Sain Bayar. Next, tempat yang kedua. Baik, dalam pada itu penganjur LTDL 2022 Human Voyage memaklumkan pihaknya telah mengambil langkah berjaga-jaga sekiranya perlumbaan 8 peringkat itu terpaksa berdepan situasi banjir. Ketua Pegawai Operasinya Syahai Zirin Abdul Hamid berkata pihaknya telah merangka strategi terbaik bagi mengelak masalah itu berlaku sebelum LTDL membuka tirainya dengan peringkat pertama hari ini. Jelas Syahai Zirin, antara langkah yang dilakukan ialah menetapkan kebanyakan laluan di setiap peringkat perlumbaan di bahagian kawasan pantai barat dan juga kawasan-kawasan yang tidak dilanda banjir. Pasukan pemantau juga ditubuhkan bagi menyelesaikan masalah dan menukar laluan baharu sekiranya sebarang masalah atau bencana berlaku. Dalam pada itu, susulan pembubaran Parlimen pula, Syahai Zirin berkata situasi tersebut tidak menjejaskan kerancakan perlumbaan edisi ke-26 berkenaan. LTDL 2022 membuka tirainya dengan peringkat 1 dari Kuala Pilah ke Kuala Lumpur telah berlangsung siang tadi. Peringkat kedua esok akan bermula dari Kuala Kelawang ke Raut. Majlis Olimpik Malaysia MOM akan menambah 5 lagi elemen kelayakan atlet bagi memantapkan kontingen negara di Sukan Asia 2023 Kemboja tahun depan. Presidennya Tan Sri Muhammad Norzah Zakaria memaklumkan keputusan berkenaan telah dimuktamadkan dalam mesyuarat ahli jawatankuasa Badan Induk Sukan Negara tersebut siang tadi. Tan Sri Muhammad Norzah menjelaskan barisan jawatankuasa MOM juga telah bersetuju untuk mengekalkan kriteria pemilihan atlet sebelum ini yang berpandukan kategori A dan B. Bagi kategori A, atlet-atlet perlu menduduki sekurang-kurangnya tempat ketiga dalam ranking Asia Tenggara.
Manakala bagi acara berpasukan, sebuah pasukan perlu berada di kedudukan 4 teratas dalam ranking Asia Tenggara untuk dipertimbangkan. Bagi kategori B, atlet-atlet perlu berada di kedudukan 6 teratas untuk dipertimbangkan. Tambahnya, penilaian awal bagi Tamasyaduwi tahunan itu juga menyaksikan kontingen Malaysia berpotensi kehilangan 12 pingat emas. Baik, susulan kejayaan dalam kempen kelayakan Piala Asia bawah 17 tahun 2023 di Indonesia kemarin, skuad bawah 16 tahun negara kini berharap dapat menjalani latihan dan aksi persahabatan di negara Asia Barat atau Jepun sebagai persiapan menghadapi pusingan akhir tahun depan. Ketua Jurulatih Osmera Omaro berkata, selain memberi pendedahan, ia juga mampu menambah pengetahuan anak buahnya tentang kekuatan pasukan dari negara berkenaan dalam usaha memberi cabaran sengit dalam kejohanan peringkat belia Asia tersebut. Jelas Osmera, meskipun skuad B16 negara cemerlang dengan mengesahkan slot ke kempen berkenaan, namun masih banyak lagi aspek perlu diperbaiki para pemainnya. Walaupun cemerlang, yang kita nampak sekarang cemerlang, tetapi sebenarnya pada pandangan saya masih banyak lagi aspek kita perlu baiki. Salah satu cara yang terbaik adalah game-game pendedahan menentang tim-tim yang lebih kuat. Mungkin kita kena buat camp di Timur Tengah, di Jepun. So dapatkan lagi pemain-pemain ni game-game yang intensiti dia sama seperti di competition yang baru-baru ni. Osmera berkata demikian selepas tiba bersama skuad negara di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur malam tadi. Malaysia memulakan kempen kumpulan B dengan menumpaskan Palestin 4-0, diikuti seri 1 sama dengan Guam sebelum mengejutkan pasukan pilihan Emirat Arab Bersatu 3-2. Skuad muda negara kemudian menutup kempen dengan meratah tuan rumah 5-1 sekaligus memenangi slot automatik ke pusingan akhir selaku juara kumpulan. Di pusingan akhir itu nanti, sekiranya Malaysia berjaya muncul 4 pasukan terbaik, mereka bakal mencipta sejarah baharu dengan layak ke Piala Dunia B17 buat julung kalinya. Tim dari Indonesia melihat bagaimana saat ini dan mereka Malaysia bisa mampu mengkonversi. Dalam pada itu, Osmera Omaro turut berharap dapat meneruskan tugasnya sebagai ketua jurulatih skuad B16 negara sehingga ke pusingan akhir Piala Asia B17 2023 tahun depan. Ia penting dalam usaha memastikan skuad muda negara meneruskan kecemerlangan selepas berjaya mencapai sasaran layak ke kempen tersebut di bawah bimbingannya. Jika saya dilantik, kita akan cuba buat terbaik. Tepat sebab kalau kita tengok 16 pasukan yang layak tu, tak ada game yang mudah. Maksudnya semua game yang mencabar dan memerlukan persiapan yang lebih rapi, memerlukan jauh lebih banyak kerja. Dan kalau kita tengok pun masa sekarang dah bulan 10, tournament tu bulan 5, masa tu bukanlah terlalu panjang. Pengendali berusia 43 tahun itu turut meluahkan penghargaannya terhadap Presiden FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin, termasuk MSN, NFDP, AMD, JDT dan juga peminat bola sepak tanah air yang banyak memberi sokongan kepada kejayaan skuad negara. Kita beralih ke perkembangan Liga Super 2022. Ketua Jurulatih Terengganu TFC Nafuzi Zin mengingatkan anak buahnya supaya lebih berwaspada dengan Helah Kuala Lumpur KL City FC pada pertemuan yang akan berlangsung di Ceras malam ini. Menurut Nafuzi Zin, lawan mereka yang juga finalis Piala AFC itu sukar dijangka dan sentiasa melakukan kejutan ketika berdepan mana-mana pasukan. Malah kekebalan kubu pertahanan The City Boys yang diketuai Giancarlo Gallifuoco dan penjaga gol Kevin Mendoza bakal menjadi ujian buat jentera serangan skuad penyu dalam misi mengutip 3 mata. Tambahnya, meskipun TFC berjaya mengekalkan kemenangan dalam 7 perlawanan berturut-turut, KL City bagaimanapun memiliki kelebihan apabila beraksi di lawan sendiri. Bagi memastikan momentum kemenangan diteruskan, sandaran utama sekali lagi diletakkan ke atas Kipre Chetche selepas penyerang import kelahiran
kelahiran Ivory Coast itu meledak hat-trick pada aksi dengan Melaka United tempoh hari. TFC kini dalam misi merampas kedudukan tangga kedua Liga daripada Sabah selepas dipisahkan dengan hanya satu mata tatkala saingan hanya berbaki dua lagi perlawanan. Bojor di sana ada Ahmad Haziq. Back tengah. Ini pula perkembangan hoki Piala Tun Abdul Razak 2022. Skuad wanita Pahang melaungkan amaran awal dalam misi merampas semula gelaran juara dengan membenam Singapura 5-0 dalam aksi keempat kumpulan B di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil. Pahang yang turun memburu 3 mata berjaya meledak gol menerusi hat-trick kaptennya Nuraini Abdul Rashid hasil pukulan sudut penalti. Nur Amirah Shakira Zulkifli kemudian menambah 2 lagi gol buat gergasi Pantai Timur berkenaan menutup pertemuan dengan kejayaan besar ke atas Singapura. Ini kemenangan keempat berturut-turut Pahang sekaligus layak ke peringkat kumpulan super selaku juara kumpulan. Sementara itu, satu lagi perlawanan menyaksikan Pulau Pinang turut melangkah ke peringkat kumpulan super sebagai naik juara selepas menewaskan ATM 3-1. Skuad dari Pulau Mutiara itu bagaimanapun terlebih dahulu dikejutkan dengan jaringan pembukaan ATM oleh Nur Zulaika Yusof. Namun mereka kembali bangkit meledak 3 gol menerusi Nur Hania Najwa Tarmizi, Nur Adlia Dina Jajain Dharma dan Ainur Insyirah Khairul Anwar sekaligus menjamin 3 mata. Kesatuan Rugby Malaysia memaklumkan kejohanan rugby Piala Agong tahun ini terpaksa ditangguhkan susulan pengumuman pembubaran Parlimen semalam. Pengarah kejohanan Fahmi Jalil memaklumkan keputusan itu dibuat kerana pihaknya terpaksa menunggu tarikh pilihan raya yang akan diumumkan dalam masa terdekat. Menurut Fahmi, kejohanan rugby berprestij negara itu bagaimanapun akan berlangsung memandangkan semua pasukan telah membuat pelbagai persediaan. Piala Agong tetap akan dijalankan walaupun ambil kira juga dengan keadaan cuaca yang diramalkan akan berlaku pada hujung tahun ini, tapi kita akan ambil kira secara segi teknikal dan juga pasukan, persiapan pasukan. So kita akan tetap akan jalankan juga Piala Agong untuk tahun 2022 ini. Kejohanan tersebut sepatutnya berlangsung pada 22 Oktober hingga 26 November ini. Dalam perkembangan lain, Fahmi turut memberitahu skuad rugby 7 sepasukan lelaki dan wanita negara bakal menghadapi 3 siri perlawanan di Thailand, Korea Selatan dan Dubai bermula minggu hadapan. Ia bagi memenuhi syarat Majlis Sukan Negara MSN untuk layak ke Sukan Asia 2022 di Hangzhou, China dengan sekurang-kurangnya menduduki ranking ke-6 Asia. Baik, ini perkembangan sukan luar negara. Menjelang aksi Liga Juara-Juara Eropah awal pagi esok, Manchester City sekali lagi mengharapkan sentuhan berbisa penyerangnya Erling Haaland untuk merobek gawang FC Copenhagen pada aksi kumpulan G sekaligus mengesahkan kemarahan ke peringkat kalah mati. Haaland ketika ini membuktikan kehebatannya sebagai antara penyerang terbaik dunia selepas cemerlang dalam penampilan sulungnya bersama City di England. Bintang Norway itu telah meledak 15 gol termasuk 3 hat-trick dalam Liga Perdana England selain menyumbang 5 gol lagi dalam 12 penampilan kempen Eropah. Skuad kendalian Pep Guardiola itu juga berpeluang menjamin tempat kesaingan kalah mati jika menang ke atas Copenhagen esok. Mereka sebelum ini menang 5-0 pada pertemuan pusingan pertama minggu lalu dengan Haaland menjaringkan 2 gol. Juara bertahan Real Madrid pula turut berpeluang jamin tempat ke peringkat kalah mati sekiranya menang ke atas Shakhtar Donetsk awal pagi esok. Penyerangnya Karim Benzema dilapor kembali disenaraikan dalam skuad utama bagi memastikan kemenangan pasukan.
Real ketika ini mendahului kumpulan F dengan maksimum 9 mata daripada 3 perlawanan. Kejayaan ke atas Shakhtar yang berada di tangga kedua esok bakal menjamin kemaraan kelab gergasi Sepanyol itu ke peringkat 16 terakhir. Benzema sebelum ini direhatkan ketika kemenangan ke atas Getafe dalam aksi La Liga Ahad lalu dan pengendalinya Carlo Ancelotti sudah sedia untuk menurunkan penyerang Perancis tersebut. Namun pemain sensasi Brazil Vinicius Junior pula mungkin akan direhatkan selepas kerap diturunkan dalam setiap perlawanan musim ini. Pada pertemuan pertama minggu lalu, Real menang 2-1 di Madrid. Dalam hari itu, Paris Saint-Germain PSG pula akan turun berdepan Benfica tanpa kelibat penyerang sensasi Lionel Messi. Bintang Argentina itu masih belum pulih daripada kecederaan betis dan terlepas aksi ketika PSG diikat tanpa jaringan dengan Stade de Reims dalam aksi Ligue 1 minggu lalu. Meski Messi bagaimanapun dijangka pulih dan beraksi dalam pertemuan menentang pasukan tangga ketiga Olympique de Marseille hujung minggu ini. Selain Messi, PSG turut kehilangan hikmat personal Kimpembe, Nuno Mendes dan Renato Sanchez akibat kecederaan. Juara Liga Perancis itu ketika ini mendahului kumpulan H dengan terikat 7 mata bersama Benfica, manakala pula 4 mata di tempat ketiga. Saudara, laporan itu mengakhiri edisi Sukan 11 Oktober 2022. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum dan kita berjumpa lagi. Pemilikan senjata api di Thailand diperketat. Juga Jepun membuka semula pintu sempadannya untuk pelancong asing bermula hari ini. Kita saksikan rangkuman perkembangan berita luar negara. Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha menerusi kenyataan mengarah pihak berkuasa mengetatkan pemilikan senjata api serta membantras perdagangan senjata api dan pengedaran dadah di negara itu. Arahan dikeluarkan susulan insiden amuk dan pembunuhan oleh seorang bekas anggota polis di pusat penjagaan kanak-kanak di Utai Sawan minggu lepas. Pada 2017 dianggarkan orang awam di negara itu memiliki 10.3 juta senjata api, termasuk kira-kira 4 juta senjata api tidak berlesen. Setelah 2 tahun setengah, akhirnya negara matahari terbit membuka semula pintu sempadannya untuk pelancong asing hari ini. Langkah berkenaan merancakkan lagi sektor ekonomi. Pada Jun, Jepun membenarkan pelancong secara berkumpulan ditemani pihak agensi. Dan bermula hari ini, mereka kembali membenarkan pelancong asing melibatkan 68 negara tanpa perlu mengenakan visa. Perkembangan tragedi tanah runtuh di Venezuela. Penduduk di kawasan terjejas bertungkus lumus membantu pihak berkuasa membersihkan lumpur dan serpihan runtuhan susulan berpuluh lagi dilaporkan hilang. Tragedi berkenaan setakat ini telah meragut 36 nyawa. Pakar menyebut tragedi berpunca daripada La Nina selain kesan taufan Julia yang turut meragut 26 nyawa di Amerika Tengah.
Lebih 11,000 anggota kesihatan awam akan ditugaskan membantu penduduk di pusat pemindahan sementara di seluruh negara. Penubuhan pasukan terdiri daripada anggota pasukan perubatan dan kesihatan itu dibuat sebagai langkah awal mendepani risiko bencana. 6,397 daripada pasukan perubatan, 4,688 daripada pasukan kesihatan, 1,462 daripada pasukan mental health. Mereka dah tahu tugas mereka. Dari soal Kementerian Kesihatan, saya daripada 2 bulan lepas dah kita dah mula kesiapsiagaan untuk musim tengkujuh ni. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas merasmikan seminar pengurusan bencana dan pelancaran buku An Overview Disaster Life Support and Disaster Management di Ibu Negara. 125 pegawai dan anggota pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART sedia digerakkan ke lokasi banjir yang memerlukan khidmat pasukan itu. Menurut timbalan Ketua Pengarahnya, Mior Ismail Mior Akim, SMART sentiasa siap sedia menghadapi sebarang kemungkinan. Mengikut keperluan. Sebab mereka ni kira macam orang kata lebih advance daripada yang lain. Jika ada keperluan-keperluan yang lebih kritikal, yang dari segi tempat yang lebih sukar, ini adalah kelebihan mereka. Mereka ni semua boleh dikerahkan, tiada masalah. Mereka juga boleh, macam saya cakap tadi, mereka juga boleh bertugas di air, mereka boleh dalam gelap, gua dan sebagainya. Sebab mereka dilatih untuk bangunan, bencana bukan banjir je. Pasukan khas itu memiliki aset yang mencukupi, terkini serta mampu digerakkan terus bila-bila masa. Usaha memperkasa industri benih tanaman negara terus menjadi keutamaan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan MAFI bagi menggalakkan penghasilan benih yang berkualiti. Ketua Setiausaha MAFI, Datuk Haslina Abdul Hamid berkata pihaknya sentiasa menyokong penuh usaha tersebut menerusi penganjuran pelbagai program dan inisiatif yang dapat memberi manfaat secara langsung kepada sektor agro makanan negara. Bagi memacu memperkukuhkan industri benih tanaman di Malaysia, Jabatan Pertanian kita telah kementerian diperuntukkan lebih kurang 20 juta untuk pengukuhan dan juga pengeluaran benih tanaman yang berkualiti, dan kita juga ada 2 skim, satu skim pengesahan bahan tanaman dan juga skim pengesahan benih padi yang dipertanggungjawabkan kepada Jabatan Pertanian untuk melihat, untuk membangunkan dan memastikan benih yang digunakan untuk menghasilkan tanaman itu adalah berkualiti dan selamat untuk konsum oleh rakyat lah. Beliau ditemui selepas merasmikan seminar memperkasakan industri benih negara 2022 dan International Webinar Paving the Way for Seed Industry di Ibu Negara. Kira-kira 2,000 pemain industri dan penyelidik benih tanaman dari dalam dan luar negara menyertai seminar tersebut yang dilaksanakan secara hybrid. Ya, Hazel, seni tekstil Melayu sememangnya mempunyai tarikan dan keunikan tersendiri. Menerusi pameran kemegahan tekstil dari dunia Melayu, sebanyak 700 helai tekstil hasil koleksi peribadi pengumpul tekstil telah dipertontonkan di Menara Ken TTDI, Ibu Negara. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, pameran seumpama ini menceritakan kisah yang berbeza tentang sesuatu tekstil. Saya mengharapkanlah lebih ramai orang Malaysia akan datang untuk melawat ke sini kerana ia mempunyai cerita yang begitu menarik mengenai heritage dan juga tekstil kita, terutama sekali dari golongan Melayu. Bagaimana asal tekstil itu yang ada di Malaysia ini. Tekstil berkenaan hasil koleksi John Ang yang telah mengumpul tekstil dunia Melayu sejak 2014 dan mempunyai lebih 5,000 helai dalam koleksinya. Datuk Seri Nancy turut menjelaskan mengenai pentingnya arkiv dan pendokumentasian budaya untuk kelangsungan asal-usul. Malah evolusi budaya juga dapat dijelaskan tanpa kekeliruan.
Saudara, menerbangkan pesawat adalah satu kelaziman, namun membentuk laluan yang kelihatan seperti sebuah potret adalah luar biasa. Wow, juruterbang wanita ini pastinya membuat kelainan, tapi ini demi mengumpul dana bagi sebuah badan amal. Kita saksikan dalam hashtag. Juruterbang Amala Lid menerbangkan pesawat jenis Piper PA-28 selama 2 jam bagi membentuk laluan seperti potret mendiang Ratu Elizabeth II memakai mahkota. Ia bagi mengumpul dana untuk sebuah badan amal kebangsaan. Penerbangan itu dijejaki khidmat pengesan penerbangan antarabangsa Flight Radar 24 dan dikongsikan di laman sosial Twitter. Potret tersebut meliputi hampir semua kawasan Oxford dengan mahkotanya terbentang dari Milton Keynes dan Warwickshire. Padah meninggalkan kereta dalam keadaan tidak berkunci, seorang wanita tergamam. Apa tidaknya, seekor beruang besar membuka pintu kereta itu dan duduk di tempat pemandu. Rakaman video menunjukkan wanita tersebut panik dan segera berlari ke arah kenderaan miliknya. Caranya menghalau dan meminta haiwan besar itu beredar menarik perhatian warganet. Dia dikatakan melayan beruang itu seperti haiwan peliharaan kecil. Atlet angkat berat Britain Karen Jade Corbins memecah rekod dunia apabila melakukan senaman squat angkat berat terbanyak dalam masa 1 minit. Karen Jade berjaya melakukan aksi itu sebanyak 42 kali dalam 60 saat. Dia merupakan atlet angkat berat wanita Sikh pertama mewakili Britain dalam sukan Commonwealth. Karen Jade pernah dinobatkan sebagai juara remaja bawah 63 kg wanita Commonwealth di St. John's, Canada pada 2019. Ya, paparan hashtag itu tadi menutup tirai berita perdana edisi Selasa 11 Oktober 2022. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Itu Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia.